Jom kita bina ayat. Cikgu akan gunakan teknik asbat. Murid-murid pernah dengar teknik ini? Murid-murid pernah dengar lagu asbat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini Cikgu Jeffrey akan mengajar Bahasa Melayu tahun 3, tema 1, Kekeluargaan, unit 2, Kejayaan Keluarga. Tajuknya Kenangan Indah Semasa Bercuti dan aspek yang cikgu tekankan pada kali ini iaitu tata bahasa pada SP 5.1.1, 1 Roman dan 2 Roman iaitu memahami dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas dengan betul. Jom kita belajar. Baiklah murid-murid, objektif kita pada kali ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran di rumah, murid dapat menggunakan 6 kata nama am dan 6 kata nama khas dengan betul. Manakala kriteria kejayaan, pada akhir pembelajaran di rumah, saya dapat membina ayat dengan menggunakan 5 kata nama am dan 5 kata nama khas dengan betul. Saya di situ bermaksud murid-murid sekalian. Murid-murid sudah bersedia? Bagus. Baiklah murid-murid, murid-murid bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1 pada muka surat 6. Jom kita baca bersama-sama. Aspek yang ditekankan pada kali ini iaitu kata nama am dan kata nama khas. Tajuk petikan ini iaitu Kenangan Indah Semasa Bercuti. Dalam petikan ini juga terdapat peta Semenanjung Malaysia. Mari kita baca bersama-sama. Nasri membantu Nabila menyiapkan tugasan Kenangan Indah Semasa Bercuti yang diberikan oleh guru. Ibu bapa mereka turut memberikan idea. Murid-murid pernah pergi bercuti? Pergi bercuti ke mana? Bagus. Di dalam peta Semenanjung Malaysia ini terkandungnya maklumat yang pertama, Nabila binti Abdul Aziz, tahun 3 angsana, tajuknya Kenangan Indah Semasa Bercuti. Penerangan pertama, mari kita baca bersama-sama. Karnival Mesra Proton diadakan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Pelbagai kereta dipamerkan seperti Proton R3. Pengunjung boleh bergambar dengan maskot harimau. Maskot itu bernama Sang Rimau. Penerangan yang kedua. Kota Batu Johor Lama dahulunya ialah benteng pertahanan daripada serangan Portugis. Kota tersebut terletak di puncak bukit di tebing Sungai Johor. Murid-murid pernah pergi ke sini? Penerangan yang ketiga. Masjid Sultan Abu Bakar dibina pada tahun 1893. Masjid ini dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar. Masjid Sultan Abu Bakar terletak di pinggir selat iaitu Selat Tebrau Johor. Murid-murid pernah pergi ke sini? Cikgu pernah pergi ke sini. Cantik masjidnya. Baiklah murid-murid, di dalam muka surat 6 ini dan juga petikan ini terkandungnya kata nama am dan kata nama khas. Jom kita kenal. Jom kita kenal apa itu kata nama am. Boleh murid bayangkan apa itu kata nama am? Jom. Kata nama am digunakan untuk merujuk manusia, haiwan, tumbuhan, benda dan tempat. Jika murid-murid masih ingat, cikgu ucapkan tahniah. Bagus.
kata nama am terdiri daripada dua, iaitu kata nama am benda hidup dan juga kata nama am benda tak hidup. Apa contoh kata nama am benda hidup? Betul, murid-murid memang pandai. Kata nama am benda hidup yang pertama iaitu manusia. Siapakah manusia? Kita ialah manusia. Contohnya seperti guru, askar, doktor dan lain-lain. Seterusnya, haiwan. Murid-murid suka kepada haiwan? Bagus, seperti kucing, lembu dan rusa. Itu ialah contoh kata nama am. Seterusnya, kata nama am benda hidup iaitu tumbuhan. Boleh murid senaraikan? Bagus. Antara contohnya seperti mawar, rumput dan juga mangga. Boleh murid senaraikan kata nama am benda hidup tumbuhan yang lain-lain? Bagus. Seterusnya, kita pergi kepada kata nama am benda tak hidup, iaitu seperti benda. Apa itu kata nama am benda tak hidup bagi benda? Ya, murid-murid memang bijak. Seperti kasut, baju, buku, rumah dan juga lain-lain. Seterusnya, tempat. Murid-murid tahu apa kata nama am benda tak hidup bagi tempat? Murid-murid memang bijak. Seperti dewan, taman, sekolah, rumah. Betul, murid-murid memang sangat bijak. Murid-murid perlu ingat ya, kata nama am ditulis dengan huruf kecil pada pangkal katanya, kecuali pada permulaan ayat. Murid-murid sudah faham apa itu kata nama am? Terbaik. Baiklah murid-murid, jom kita kenal kata nama khas. Kata nama khas terdiri daripada dua, iaitu kata nama khas hidup dan juga kata nama khas tak hidup. Jom kita kenal kata nama khas hidup. Kata nama khas hidup terdiri daripada dua, iaitu kata nama khas hidup manusia dan juga kata nama khas hidup bukan manusia. Contoh kata nama khas hidup manusia yang digunakan untuk manusia. Contoh namanya seperti Rahma, Nurhayati, Gopal, Chengmeng dan juga Raja. Siapakah nama murid-murid? Nama cikgu ialah Cikgu Jeffrey. Jadi, Jeffrey itu ialah contoh kata nama khas hidup bagi manusia. Baiklah murid-murid, kata nama khas hidup bukan manusia pula digunakan untuk menyebut nama benda hidup dan tidak termasuk manusia. Contohnya seperti haiwan. Apakah nama kucing peliharaan murid-murid? Di sini contoh haiwan bagi kata nama khas hidup bukan manusia seperti sang arnab, sang kurang-kura, si belang dan juga comel. Contoh lain kata nama khas hidup bukan manusia seperti tumbuh-tumbuhan. Boleh murid senaraikan contoh tumbuh-tumbuhan bagi kata nama khas hidup bukan manusia? Bagus. Contoh di sini ialah seperti jati, seri pagi, sang berangan dan juga hibiscus rosa. Contoh yang lain bagi kata nama khas hidup bukan manusia iaitu malaikat. Seperti Jibril, Mikail, Firdaus dan Israfil. Apakah yang murid-murid perlu ingat tentang kata nama khas? Pandai. Kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamanya dan di mana-mana dalam ayat. Boleh murid-murid? Murid-murid memang bijak. Bagus.
Baiklah murid-murid, jom kita kenal kata nama khas kategori yang kedua, iaitu kata nama khas tak hidup. Kata nama khas tak hidup digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak bernyawa. Boleh murid senaraikan? Bagus. Contoh yang pertama iaitu bangunan. Jom kita baca contoh yang diberikan oleh cikgu di sini. Yang pertama, Sekolah Kebangsaan Seri Kesang, Perpustakaan Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Menara Berkembar Petronas. Murid-murid pernah pergi ke situ? Yang keempat, Balai Polis Sempang Ampat. Seterusnya, contoh kata nama khas tak hidup seperti negeri. Jom kita senaraikan. Yang pertama, Johor Darul Takzim, Pahang Darul Makmur, Kelantan Darul Naim, Amerika Syarikat. Boleh murid senaraikan kata nama khas tak hidup bagi negeri-negeri yang lain? Murid-murid memang terbaik. Seterusnya, bandar. Contohnya seperti Kuala Terengganu, Bandar Hilir Melaka, Kuantan Jakarta. Murid-murid tinggal di bandar mana? Seterusnya iaitu benda. Yang pertama contohnya X70, iaitu kereta proton yang terbaru dikeluarkan pada tahun lepas. Murid-murid mempunyai kereta apa? Seterusnya radio Philips, baju kurung Sabela. Murid-murid sudah menempa baju untuk hari raya akan datang? Seterusnya, shampoo rambut Safi. Murid-murid memakai shampoo apa? Seterusnya, kata nama khas tak hidup bagi judul buku seperti buku Bahasa Melayu tahun 3. Cara mudah menguasai tata bahasa, langkah-langkah baiki diri dan juga kamus dewan. Boleh murid senaraikan buku-buku yang murid baca pada musim PKP ini? Bagus. Apakah yang murid perlu ingat bagi kata nama khas? Ya, betul. Kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamanya dan di mana-mana dalam ayat. Boleh murid-murid ingat? Bagus. Jom kita senaraikan kata nama am dan kata nama khas yang terdapat dalam petikan yang kita baca tadi. Baiklah murid-murid, yang berwarna merah itu ialah kata nama pandai murid-murid, iaitu kata nama am. Manakala yang berwarna biru itu ialah kata nama apa murid-murid? Betul, murid-murid memang bijak. Itu ialah kata nama as. Contoh kata nama am seperti kereta, harimau, benteng, kota dan juga pandai murid-murid. Manakala kata nama khas yang pertama di sini iaitu Nabila binti Abdul Aziz. Seterusnya, betul, Kuala Pilah. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh, bandar iaitu Sungai Johor. Baiklah murid-murid, cikgu mohon murid-murid senaraikan kata nama khas yang terdapat dalam maklumat ini. Boleh murid-murid? Yang pertama, cikgu mahu murid senaraikan kata nama am dan yang kedua, kata nama khas. Murid-murid masih ingat lagi penerangan cikgu tadi tentang kata nama am dan juga kata nama khas? Bagus. Jom kita kenal pasti kata nama am dan kata nama khas dalam gambar. Murid-murid bolehlah merujuk buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 pada muka surat 5. Tajuknya iaitu Kebun Sayur Keluarga. Di belakang rumah murid-murid ada kebun sayur? Bagus.
Mari kita senaraikan kata nama am benda hidup yang pertama bagi manusia. Yang cikgu bulatkan di sini, apa kata nama amnya? Betul, cikgu namakannya ayah. Yang kedua, yang cikgu bulatkan ini, apa ya murid-murid? Boleh murid-murid bagi kata nama amnya? Betul, iaitu ibu. Seterusnya, boleh murid senaraikan apa kata nama amnya? Betul, kakak. Seterusnya, apa kata nama am yang cikgu bulatkan itu? Betul, abang. Seterusnya, mari kita senaraikan kata nama am bagi haiwan. Yang pertama cikgu bulatkan itu, apakah namanya murid-murid? Betul, kucing. Seterusnya, murid nampak apa yang cikgu bulatkan? Betul, itu ialah burung. Murid-murid memang bijak. Seterusnya, mari kita senaraikan kata nama am bagi tumbuhan. Yang pertama, murid nampak apa yang cikgu bulatkan? Itu apa namanya murid-murid? Itu ialah pokok. Seterusnya, mari kita cari apa kata nama am bagi tumbuhan. Betul, itu apa murid-murid? Itu ialah cikgu namakan itu sayur. Jom kita senaraikan pula kata nama am benda tak hidup yang terdapat dalam gambar ini. Yang pertama, murid nampak apa yang cikgu bulatkan? Betul, apakah nama benda yang cikgu bulatkan itu murid-murid? Itu ialah gunting. Seterusnya, cikgu bulatkan. Pasti murid kenal apa yang cikgu bulatkan itu. Betul, itu ialah basikal. Seterusnya, apa yang cikgu bulatkan? Apa namanya murid-murid? Kata nama amnya. Betul, itu ialah kereta sorong. Seterusnya, apa yang cikgu bulatkan itu murid? Ya, itu ialah kata nama amnya, cangkul. Seterusnya, apa yang cikgu bulatkan lagi murid-murid? Bagus, itu ialah pagar. Seterusnya, apa yang cikgu bulatkan lagi murid-murid? Itu apa namanya? Itu ialah tingkap. Murid-murid sangat bijak. Seterusnya, apa lagi yang cikgu bulatkan? Tempat. Apa nama tempat ini murid-murid? Yang cikgu bulatkan ini, apa namanya? Betul, namanya kebun. Murid-murid sangat bijak. Murid-murid sedar kenal pasti kata nama am dan kata nama khas yang terdapat dalam gambar. Jom kita kenal kata nama khas yang terdapat dalam gambar ini pula murid-murid. Kita masih lagi merujuk pada buku aktiviti muka surat 5. Yang pertama, mari kita senaraikan kata nama khas hidup bagi manusia. Yang pertama, cikgu bulatkan gambar ini. Boleh murid-murid berikan namanya? Ya, cikgu beri namanya Encik Ismail. Yang kedua, cikgu bulatkan gambar ibunya tadi. Apakah nama ibunya? Ya, cikgu beri namanya Puan Nurin. Itu ya contoh kata nama khas hidup bagi manusia. Seterusnya, yang cikgu bulatkan ini, cikgu beri namanya Kalisha. Itu ialah contoh kata nama khas hidup bagi manusia. Seterusnya, cikgu bulatkan yang lelaki ini, iaitu abang, dan kata nama khas yang cikgu berikan iaitu Danish. Seterusnya, mari kita senaraikan kata nama khas hidup bukan manusia yang terdapat dalam gambar ini. Yang cikgu bulatkan iaitu haiwan. Apakah nama haiwan ini? Ya, kita boleh beri bermacam-macam nama kepada haiwan peliharaan kita seperti kucing. Contoh yang cikgu beri di sini iaitu tompok. Tompok ialah kata nama khas hidup bukan manusia. Seterusnya, murid nampak apa yang cikgu bulatkan? Jika murid-murid ada memelihara burung,
Mungkin murid-murid ada memberi nama pada burung itu. Nama itu ialah kata nama khas hidup bukan manusia bagi kategori haiwan. Jadi, cikgu beri namanya si Nuri. Seterusnya, cikgu senaraikan kata nama khas hidup bukan manusia bagi kategori tumbuhan. Yang cikgu bulatkan ini iaitu pokok. Apakah namanya? Namanya cikgu andaikan plumeria iaitu pokok bunga kemboja. Seterusnya, cikgu bulatkan pokok ini. Cikgu andaikan itu pokok cili dan namanya Capsicum frutescens iaitu kata nama khas hidup bukan manusia bagi kategori tumbuhan. Boleh murid senaraikan kata nama khas yang lain dalam gambar ini? Murid-murid memang terbaik. Sekarang, jom kita senaraikan kata nama khas tak hidup benda yang terdapat dalam gambar muka surat 5 ini. Gambar yang masih sama. Yang pertama, cikgu bulatkan gambar gunting. Apakah jenama yang kita biasa jumpa pada gunting? Betul, cikgu namakannya Asuma. Seterusnya, cikgu bulatkan gambar basikal. Apakah jenama yang biasa kita temui pada basikal? Cikgu beri namanya bike. Apakah jenama basikal yang murid-murid miliki? Seterusnya, cikgu bulatkan gambar kereta sorong. Apakah jenama yang biasa kita temui pada kereta sorong? Ya, cikgu namakan itu Amis. Amis ialah kata nama khas tak hidup bagi contoh benda. Seterusnya, cikgu bulatkan cangkul. Apakah jenama yang ada pada cangkul selalunya? Cikgu beri namanya cap buaya. Seterusnya, mari kita senaraikan kata nama khas tak hidup bagi tempat. Jika tempat ini diberi nama, jadi itu kita panggil kata nama khas tak hidup bagi tempat. Cikgu beri nama tempat ini kebun keluarga Pak Ismail. Apabila kebun ini mempunyai nama, itu ialah kata nama khas tak hidup bagi tempat, iaitu kebun keluarga Pak Ismail. Boleh murid senaraikan kata nama khas yang lain? Murid-murid memang terbaik. Sekarang, jom kita bina ayat. Cikgu akan gunakan teknik asbat. Murid-murid pernah dengar teknik ini? Murid-murid pernah dengar lagu asbat? Ya, mari kita lihat. Mari kita baca seni kata lagu asbat. Mari kita nyanyi sama-sama. Boleh murid-murid? Bagus. Bahan bergambar. Menulis ayat. Menulis tak tahu cara. Menulis ada tekniknya. Guna asbat, teknik asbat, teknik yang cepat. Dah boleh buat. Apa, siapa, buat apa? Apa, alatan, tempat di mana? Sungguh gembira. Dah boleh buat. Murid-murid suka dengan lagu itu tadi? Itu ialah lagu Didi and Friend. Nak tidur mana? Jika murid-murid suka mendengar lagu ini, murid-murid bolehlah mengulangi menyanyi lagu asbat. Dalam lagu asbat ini, kita akan belajar cara-cara untuk membina ayat. Apa, siapa, buat apa, apa, alatan, tempat di mana. Sekarang, jom kita bina ayat. Jom kita bina ayat menggunakan teknik asbat.
Murid-murid suka dengan lagu Asbat itu tadi? Bagus! Kita masih lagi merujuk pada buku teks aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 pada muka surat 5. Pertama, dalam membina ayat menggunakan teknik asbat, murid-murid perlulah membulatkan gambar orang dan juga haiwan yang terdapat dalam gambar tersebut, dan kita perlu memberi nama pada gambar yang kita telah bulatkan tadi. Kita akan bina ayat menggunakan kata nama am dan kata nama khas ya murid-murid. Seterusnya, mari kita bulat gambar yang terdapat dalam gambar ini. Yang pertama, murid-murid masih ingat lagi apakah nama yang cikgu beri pada lelaki ini? Betul, yang pertama cikgu namakannya Encik Ismail. Yang kedua, cikgu beri namanya Puan Nurin. Yang ketiga, cikgu beri namanya Danish. Yang keempat, Kalisha. Yang kelima, cikgu bulatkan gambar kucing itu. Namanya apa ya murid-murid? Pandai, namanya Tompok. Seterusnya, selepas murid-murid membulatkan gambar manusia dan haiwan, kita perlu menulis apakah yang mereka lakukan. Yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Encik Ismail? Encik Ismail sedang menggunting. Yang kedua, Puan Nurin pula, sedang menyiram. Danish pula melakukan apa murid-murid? Betul, Danish sedang menabur. Kalisha pula sedang melakukan apa murid-murid? Sedang mengorek. Tompok pula sedang melakukan apa murid-murid? Sedang bermain. Murid-murid faham bagaimana untuk membina ayat menggunakan teknik asbat? Yang pertama, bulat pada gambar orang dan juga haiwan. Yang kedua, tuliskan apakah yang mereka lakukan. Boleh murid-murid? Bagus! Sekarang, jom kita bina ayat menggunakan teknik asbat. Cikgu tambahkan dengan kasbah. Murid-murid jangan gentar. Mudah saja membina ayat dengan teknik asbat. Mari kita rujuk jadual di bawah. Jadual di bawah, cikgu namakan yang pertama AS iaitu apa siapa. Yang kedua, cikgu berikan nama bagi kotak ini iaitu buat apa. Yang ketiga, cikgu namakan A apa alatan. T tempat di mana. Murid-murid masih ingat lagu asbat? A apa, S siapa, B buat apa, A apa, alatan, tempat di mana. Jikalau murid-murid ingin membina ayat, murid ingatlah lagu asbat. Seterusnya cikgu tambah dengan K iaitu kata hubung dan ASBA. Apa itu ASBA? Apa, siapa, buat apa. Mari kita bina ayat menggunakan teknik asbat bagi gambar yang pertama yang telah kita bulatkan tadi. Yang kita bulatkan tadi, cikgu beri namanya Encik Ismail. Apakah yang dilakukan oleh Encik Ismail tadi murid-murid? Betul. Encik Ismail menggunting. Sekarang mari kita bina ayat menggunakan teknik asbat. Encik Ismail buat apa? Menggunting. Menggunting apa? Menggunting pokok. Di mana murid-murid? Di tepi kebun. Murid-murid yang masih lagi kurang pandai untuk membina ayat, bolehlah membina ayat sehingga T tempat. Encik Ismail menggunting pokok di tepi kebun. Itu sudah memadai. Jika murid-murid telah pandai, bolehlah menghubungkan dengan asbah. Cikgu gunakan di sini dengan apa murid-murid? Dengan gunting besar. Mari kita baca ayat yang lengkap. Encik Ismail menggunting pokok di tepi kebun dengan gunting besar. Mari kita lihat contoh yang kedua bagi gambar yang cikgu bulatkan ini iaitu Puan Nurin. Apakah yang dilakukan oleh Puan Nurin? Menyiram.
mari kita bina ayat menggunakan teknik asbat. Apa, siapa? Kita namakannya Puan Nurin. Puan Nurin itu siapa? Ya, seterusnya buat apa Puan Nurin? Puan Nurin menyiram. Puan Nurin menyiram apa? Ya, menyiram anak benih sayur. Di mana murid-murid? Tempatnya di mana? Di belakang rumah. Kata hubungnya, supaya apa Puan Nurin menyiram anak benih sayur ini? Supaya hidup subur. Jadi, ayat yang lengkap murid-murid menggunakan teknik asbab sangat mudah. Jom kita baca ayatnya. Puan Nurin menyiram anak benih sayur di belakang rumah supaya hidup subur. Murid-murid sudah pandai? Bagus. Baiklah murid-murid, jom kita bina ayat bagi gambar yang ketiga yang telah kita bulatkan tadi. Iaitu, itu siapa murid-murid? Itu Danish. Danish sedang buat apa? Danish sedang menabur. Mari kita bina ayat menggunakan teknik asbat. Apa siapa? Ya, Danish. Danish buat apa? Danish sedang menabur. Menabur apa murid-murid? Ya, Danish menabur baja. Tempat di mana? Ya, di atas batas. Cikgu menggunakan kata hubung dengan. Dengan apa murid-murid? Ya, dengan berhati-hati. Jadi ayat yang lengkap. Mari kita baca ayat ini. Danish menabur baja di atas batas dengan berhati-hati. Seterusnya, cikgu bulatkan gambar. Ya, namanya Kalisha. Kalisha sedang buat apa murid-murid? Ya, sedang mengorek. Mari kita bina ayat guna teknik apa murid-murid? Teknik asbat. Apa siapa? B buat apa? Apa alatan? Tempat di mana? Ya, apa siapa? Siapa itu? Itu ialah Kalisha. Kalisha sedang buat apa? Sedang mengorek. Mengorek apa murid-murid? Ya, mengorek lubang kecil. Mengorek lubang kecil di mana? Di tengah batas. Di situ cikgu menggunakan kata hubung kerana. Kerana apa murid-murid? Kerana ingin menanam anak benih sayur. Mari kita baca ayatnya. Kalisha mengorek lubang kecil di tengah batas kerana ingin menanam anak benih sayur. Cikgu mahu murid membina ayat bagi kata nama khas Tompo. Apakah yang sedang dilakukan oleh Tompo? Ya, Tompo sedang bermain. Boleh murid-murid? Murid-murid bolehlah bina ayat menggunakan teknik apa? Teknik asbat. Murid-murid sudah bijak? Jika murid-murid masih kurang mahir, bolehlah merujuk mendengar lagu asbat tadi. Murid-murid masih lagi ingat lagu asbat? Apa, siapa, B buat apa, apa alatan, tempat di mana. Sekarang kita perlu menulis ayat yang kita tulis tadi menggunakan teknik asbat dalam buku aktiviti dan juga buku tulis. Boleh murid-murid? Bagus. Kita menggunakan jadual berikut. Apa, siapa, B buat apa, apa alatan, T tempat di mana, K kata hubung, asbab, apa, siapa, buat apa. Boleh murid-murid? Cikgu senaraikan di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu murid-murid perlu membina ayat bagi Tompo. Tompo buat apa murid-murid? Ya, Tompo bermain. Bermain apa murid-murid? Murid-murid memang bijak. Bagus. Sekarang, mari kita tulis ayat berdasarkan teknik asbat. Mari kita lihat dalam kotak ini mempunyai apa, siapa, B buat apa, apa, alatan, tempat di mana. Murid-murid hanya perlu mengingati lagu asbat. Murid-murid boleh membina ayat dengan lengkap. Mari kita tulis ayat berdasarkan gambar yang telah kita bulatkan tadi.
Gambar yang pertama kita bulatkan tadi iaitu Encik Ismail. Encik Ismail menggunting. Yang kedua kita bulatkan Puan Nurin. Puan Nurin buat apa? Menyiram. Kita telah bina tadi menggunakan teknik apa murid-murid? Teknik asbat. Mari kita baca ayat yang pertama. Encik Ismail menggunting pokok di tepi kebun dengan gunting besar. Bagi ayat yang kedua, Puan Nurin menyiram anak benih sayur di belakang rumah supaya hidup subur. Murid-murid jangan lupa tanda baca seperti huruf besar dan juga nokta pada penghujung ayat. Bagi gambar yang ketiga kita bulatkan iaitu Danish. Danish menabur. Nombor 4 pula Kalisha. Kalisha mengorek. Murid-murid ingat lagi? Ayat yang kita bina tadi menggunakan teknik asbat. Pandai, bagus. Dan mari kita baca ayat yang ketiga. Danish menabur baja di atas batas dengan berhati-hati. Manakala gambar yang keempat ayatnya, Kalisha mengorek lubang di tengah batas untuk menanam anak benih sayur. Dan yang kelima, Tompok. Murid-murid cuma membina ayat menggunakan teknik asbat. Sangat mudah. Cuba murid, cuba. Pasti boleh buat. Murid-murid memang terbaik. Jika murid-murid masih lagi kurang memahami teknik asbat, bolehlah mengulangi menonton video ini. Kemudian, selepas murid membina semua ayat, murid-murid perlu ingat apa? Perlu ingat speed. Speed itu apa? S itu struktur ayat. Pastikan struktur ayat murid betul. Apabila murid-murid menggunakan teknik asbat, pasti struktur ayat murid tepat dan juga betul. I itu apa? I itu ejaan. Pastikan ejaan yang murid tulis dalam ayat pastikan betul. P itu apa? P itu perkataan. Pastikan murid-murid menggunakan perkataan yang betul. Menggunting, menyiram, menabur dan perkataan lain. I pula iaitu bagi imbuhan. Pastikan murid menggunakan imbuhan yang betul bagi kata kerja selalunya. T pula tanda baca dan juga huruf besar. Pastikan huruf besar bagi kata nama khas dan juga permulaan ayat. Dan jangan lupa koma dan juga nokta. Nokta pada penghujung ayat. Murid-murid boleh menggunakan teknik asbat dan juga ingat apa itu speed. Bagus. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, murid-murid, dengar pesanan Cikgu Jeffrey ya. Kita mestilah hormat menghormati antara ahli keluarga. Amalan yang baik seperti berkebun bersama-sama dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, menjimatkan wang kerana memperoleh sayur-sayuran daripada hasil titik peluk sendiri. Pesanan cikgu yang pertama, dengar dan ulangi menonton video untuk memahami pembelajaran tentang kata nama am dan kata nama khas. Yang kedua, kata nama am dan kata nama khas juga boleh menghasilkan ayat dengan mudah menggunakan teknik asbat kasbah. Ayat yang terasa juga berstruktur. Kemudian, mesti ingat speed. Murid-murid, masih ingat apa itu speed? Bagus. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih. Bye-bye. Cikgu mohon untuk anda klik butang like, komen dan jangan lupa subscribe channel Jeffrey J. Terima kasih. Bye-bye.